Layak betul kita ni. Sampai kita kata orang lain pula, mu kalau nak masuk syurga ikut aku. Macam tu lah. Siapa nak masuk syurga ikut aku. Rasa layak betul lah tuan-tuan. Sedangkan para ulama ni rasa risau. Bagaimana nanti para malaikat menyambut roh aku? Apakah mereka akan kasar dengan aku? Banting sana, banting sini. Ya. Macam mana layanan mereka kepada aku nanti? Bayangkan. Bagaimana keadaan aku di dalam kubur nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, yang dikasihi Tuan Imam, Jatuan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para ayahanda, para bonda, para jemaah maghrib, para jemaah isyak, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah kita mengaturkan syukur. Kena ada sentiasa rasa terima kasih. Sesama insan kita sebut terima kasih. Dengan Allah kita sebut syukur, ya Allah, syukur. Dan bila kita diuji dengan kesenangan, kita mudah syukur. Tapi bila diuji dengan kesusahan, susah amat untuk kita syukur juga. Tapi kita tak sebut syukur alhamdulillah ditimpa musibah. Kita sebut kalimah agak lain sikit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di saat ditimpa dengan musibah, ulaika alaihim salawatun min rabbik, mereka mendapat doa, selawat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmat daripada Allah. Sebab tu kena sebut tuan-tuan ya. Orang-orang yang menyebutkan sedemikian, Allah berikan dia kekuatan menghadapi ujian. Sebab tu kadang-kadang kita tengok hebat betul. Kalau saya lah duduk tempat dia tu tersungkur, tapi dia masih lagi boleh tersenyum dengan ridha. Kerana apa? Allah beri kekuatan pada jiwanya pada menghadapi ujian dan dugaan. Ada orang sikit aja pun ujian, tetapi kufurnya begitu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, kita pergi kepada kitab ni, di balik tabir. Semua orang tahu dia akan menghadapi kematian. Semua orang tahu akan menghadapi sakarat. Tapi apa di sebaliknya? Apakah kita menunggu dengan berpangku tangan? Relax kerja kat rumah, semayang maghrib pun tak datang ke masjid. Kenapa? Tunggu mati. Kita sampai pada muka surat 81. Ada tak yang nak kitab hari tu? Siapa ada datang dekat jumpa saya di bawah, Ustaz? Nanti kitab saya janji nak hantar ke masjid ni. Tak dapat saya hantar. Ada tak datang lagi ni? Tuan, mai. Ini saya tak jual. Saya tak jual kitab. Masuk dalam tabung anak yatim. Ada? Takkan masjid tak ada tabung anak yatim? Ada. Masukkan dalam tu. Ya. Ada siapa lagi tak? Ada satu lagi ni. Tak ada ya? Kenapa tak ada? Di rumah saya dah banyak dah. Gurau je. InsyaAllah cuba dapat ni. Murah ya tuan-tuan. RM42 je. Sabah Sarawak 47. Baik tuan-tuan, kita pergi pada muka surat 81.
Dah nak sampai ke tengah dah kita ni. Dan sebelum muka surat 81 tu kita ke belakang sikit supaya tak tergantung kisahnya. Kita buka muka surat 80 perenggan yang kedua. Apakah anda melihat dapat nubuwah dapat menolak ketentuan ilahi tersebut? Jadi Rasulullah ni Nabi. Boleh tak dia tolak maut? Yang kita ni tak Nabi ni tak berasa apa-apa. Rasa hebat sangat. Bukan kita sini ni, kita tempat lain ni tuan-tuan. Rasanya kita boleh menolak. Malaikat, aku dah 95 tahun. Roh yang ada dalam jasad ni dah sebati dah. Jangan suka ambil-ambil. Seolah-olahnya macam tu lah tuan-tuan ni. Action betul kita. Tapi ternyata orang yang umur 3,000 tahun pun tak boleh tepis. Orang yang umur 1,000 tahun tak boleh tepis. Maka soalan dia tu muka surat 80. Kisahnya wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khulafaur rasyidin ni, bab yang keempat ni. Apakah anda melihat darjat nubuwah dapat menolak ketentuan ilahi tersebut? Tak ada apa-apa kita ni tuan-tuan. Kalau jawatan kita tinggi, walaupun kita sentiasa nampak hebat tuan-tuan ya, tak ada apa kita ni. Ya. Seminggu masuk dalam tanah tu, pecah perut, pecah mata, cacing-cacing robek kulit-kulit kita. Tak ada apa kita ni. Walaupun sunblock, sunrise, duk hari-hari lumur ke muka ni nampak cantik tuan-tuan, handsome. Gabik-gabik dikerjakan kala jengking, cacing-cacing, ular-ular berbisa. Itulah kita. Tak ada apa-apa pun kita ni. Yang ada apa-apa kata Rasulullah yang takwa. Inilah yang kita sedang buat ni tuan-tuan ya. Jangan putus asa tuan-tuan, teruskan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kira-kira sangat. Apa Allah Taala suruh buat ajalah. Macam Nabi Ibrahim lah. Suruh buat apa pun buat. Tak ada nak tanya-tanya. Boleh tak minta kurang sikit? Janganlah sembelih anak aku. Tak ada. Tak pernah komplain pun. Anak suruh sembelih. Tak pernah pun kita dengar dia komplain. Boleh tak kita tukar dengan menentang gibah, ya Allah? Kesianlah anak aku. Dah lah tu anak seorang-seorang. Umur 81 tahun baru dapat dia tu, ya Allah. Boleh tukar tak benda lain lah. Kalau kita minta option lagi tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala suruh, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami buat tak kisah saja. Apakah malaikat maut mempertimbangkan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga dan kaum kerabat baginda? Pertimbangkan tak? Tak kesian ke Fatimah? Walaupun Fatimah dalam beberapa bulan dia pun meninggal mengikut ayah dia. Tak sedih ke Fatimah? Sedih. Aisyah sedih tak? Sedih. Kesianlah malaikat. Janganlah dulu. Abu Bakar Siddiq tak sedih? Sedih. Umar bin Khattab lagi sedih. Sampai dia hunus pedang. Siapa cakap Rasulullah dah wafat? Mai sini nak dicincang ni pakai parang tuan-tuan ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq nasihat dia. Umar, kalau kamu sembah Rasulullah dah wafat. Rasulullah dah wafat dah. Tapi kalau kamu sembah Allah, Allah kekal selama-lamanya. Itu tauhid tuan-tuan ya. Barulah Umar tuan-tuan ya. Bukan nak cerita Umar ni tak beriman tak. Bila menghadapi kehilangan tu, siapa-siapa pun. Kita hari ni tuan-tuan. Balik sekarang tiba-tiba isteri hilang lah. Guna gaya tuan-tuan ya. Bukan kita harap lah. Taklah kita doa isteri hilang. Hilang harta kita. Semalam dapat bonus RM1,000. Hari ni RM2,000 hilang. Dah muka pun nampak lain lah tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Jadi malaikat tak tahu ke yang mereka ni sedih? Tahu. Pada bulan lepas saya sebut. Waktu kapal terbang Fokker, jet Fokker menjunam. Tak kesian ke anak isteri demo ni? Kesian.
Tu yang sedang memandu ala balik ke rumah, siap isteri. Abang cepat sikit, anak-anak dah rindu sangat. Tak kesian ke? Malaikat, kasihlah Chan dia jumpa dengan anak isteri dulu. Ada pula abang food panda pula tu, naik motor. Terlibat juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka dan menempatkan di kalangan orang beriman. Food panda ni dah berbulan-bulan kumpul duit nak nikah bulan depan. Tak sedih ke bakal isteri dia? Sedih. Malaikat maut, kasih Chan lah dia kahwin dulu. Sian dia. Penat kumpul duit tak? Tak, tuan-tuan dia. Apakah itu dapat menghalang? Malaikat tak tahu ke sedih? Tahu. Dan apakah malaikat maut mahu bersikap bertimbang rasa terhadap baginda sebagai seorang pembela kebenaran, pembawa khabar gembira dan penyampai peringatan ke umat manusia? Biarlah, biar Rasulullah ni nyawa ni panjang sikit, nanti ramai lagi boleh didakwah. Jangan ambil usia Rasulullah ni, biar lama sikit umur dia, lagi ramai orang masuk Islam nanti. Tak ke malaikat pertimbangkan ni Tok Guru ni jangan pendekkan umur dia, bagi panjang sikit umur Tok Guru, lagi ramai orang dia dakwah. Seorang Tok Guru meninggal, apakah malaikat tak timbang rasa ke? Kalau boleh yang pendek umur ni, yang jenis buat maksiat ke, pendekkan umur dia. Tak boleh, tuan-tuan. Betapa lemahnya kita ni. Bila seorang isteri yang sedang nazak, kita hanya mampu tengok. Mak ayah kita yang sedang nazak, kita hanya mampu tengok. Tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Paling baca Yasin. Anak yang sedang sakit, yang sedang bergelumang dengan nazak, tak boleh buat apa. Kita hanya melihat mereka pergi. Melihat ayah kita pergi. Dalam keadaan kita sepatutnya pasrah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita masih engkar dengan Allah. Nauzubillah min zalik. Jawabnya sama sekali tidak. Jadi Imam Ghazali dalam catatannya dia timbulkan persoalan ini. Soalan dia, apakah malaikat tak timbang rasa ke? Ni nak balik ahli rumah, balik lepas main syak ni, kalau nak balik rumah, malaikat bagi Chan dah di balik rumah dulu. Belum tentu lagi, tuan-tuan. Bagi peluang lah hari Senin ni nak berangkat pergi umrah. Belum tentu lagi, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan tangguh-tangguh. Dalam planning, tuan-tuan, jadual nak infak untuk anak yatim, nak beri nafkah ke isteri, jangan tangguh-tangguh lagi, tuan-tuan. Nak taubat, nak istighfar 1000 kali sehari, silakan buat, tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh. Tepuk tangan tu syaitan tu, tuan-tuan. Dia senyum je, kita tengok tangguh. Baik, tuan-tuan, laksanakan insya-Allah. Doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Takkan Allah Ta'ala tak makbul? Iblis tu doa minta panjang umur, Allah Ta'ala bagi umur sampai sekarang tak mati-mati, tu iblis. Takkan kita doa, kita ni takut pada Allah, doa Allah makbulkan, tuan-tuan. Minta, ya Allah tolonglah aku. Tolong apa ni? Nak minta tolong apa? Ala zikrika, sentiasa aku berzikir kepada engkau. Tuan-tuan ambil tu tasbih. Biarlah orang kata, riak lah tu, biarlah tak tu orang nak kata riak. Ada jumpa ustaz, saya asal pegang tasbih, orang kata saya riak. Jadi saya pun lepaskan tasbih tu. Jadi saya pakai jari. Tak, tuan-tuan, buat apa yang boleh kita buat untuk taat pada Allah. Kita je yang tahu. Orang nak kata riak ke apa ke, yang penting kita, tuan-tuan, laksanakan. Kita kalau guna jari ni, kalau setakat 33 boleh lah. Subhanallah, 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 33, 100 boleh lah. Tapi kalau 2000 nak guna jari pula, berapa pula tadi ni kata. Selalu dia tersalah kira. Jadi tuan-tuan, gunakan tasbih, zikrika. Tak ada tasbih pun kita sentiasa ingat Allah. Ibarat kalau telefon tu, coverage kita jangan putus. Dapat bonus, coverage bertambah. Jangan dapat bonus, coverage yang 4 tinggal 2. Dapat rezeki mewah sikit, tinggal 1 bar je. Sebelum ni 5 bar, akan main lagi.
Mudah-mudahan tuan-tuan ya, mari sama-sama ala dzikrika wa syukrika, syukur sentiasa, terima kasih ya Allah. Hilang hak ni, ada yang ini. Walaupun kau ambil yang ini, ada lagi. Ya. Walaupun tinggal Rahman seorang yang 6 lagi mak ayah dia, adik kakak dia habis semua dalam kemalangan jalan raya. Sekongkongnya dengar Rahman tu kira orang muda tuan-tuan ya. Kita orang tua tak keluar perkataan ni. Saya ni walaupun mak ayah saya semua tinggalkan saya ni, 6 orang semua pergi, tapi sekongkong Allah Ta'ala tinggalkan adik saya seorang. Kita dalam keadaan emosi sedih, kita tak teringat benda tuan-tuan. Allah Ta'ala dia ambil, dia tak ambil semua. Masih kita perlu bersyukur. Kalau kita duduk tempat dia belum tahu lagi tuan-tuan, sekuat itu. Begitu juga dalam hidup kita ni. Hilang satu tu rasa macam habis semua dah rasanya. Sentiasa syukur pada Allah. Mana-mana kaum yang tidak syukur, Allah akan turunkan peringatannya. Lambat laun Allah akan turunkan peringatan. Ma yafa'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengazab mana-mana kaum selagi mana dia bersyukur. Kalau dia tak syukur, Allah turunkan peringatan. Jadi kita ni tuan-tuan, mau tak mau, daripada pagi sampai malam nak tidur balik ni, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita bela semuanya yang terbaik Allah Ta'ala berikan pada kita. Jadi banyak mana syukur kita. Mari sama-sama. Wa husni ibadatik, ibadat makin baik. Tak tolong dengan Allah 3 perkara ni besar tuan-tuan ni. Kena ada ceramah betul ustaz-ustaz kita ni. 3 ceramah ni tajuk. Yang pertama zikir, kupas tentang bab zikir ni. Jangan kupas tak berzikir juga. Kita berzikir lah. Lidah kita ni sentiasa basah. Ratban ala bidzikrillah. Jangan putus tuan-tuan ni. Allah tu sentiasa berdenyut ikut degupan jantung kita. Kata ulama tasawuf, berdegup jantung ni dengan kalimah Allah, Allah, Allah sentiasa. Jangan putus. Yang keduanya syukur. Kita jadi orang yang paling bersyukur tuan-tuan ni. Dan yang ketiganya ibadat kita makin elok. Ya. Dan sebut tentang ibadat makin elok ni, cuba kita perbaiki solat. Ni musim-musim Maulid Nabi ni tuan-tuan. Nabi pesan lah. Ada orang dia sayang Nabi, tapi bila solat dia tak ikut Nabi. Solat tak ikut Nabi. Nabi kata kalau nak sujud, jangan sujud seperti anjing. Tak, dia sujud macam anjing sebiji. Tu disebut tadi, sayang Nabi, Maulid Nabi dialah orangnya. Tapi tak amalkan apa yang Nabi suruh dan Nabi larang. Semayang pun tak ikut cara Rasulullah. Jangan beri salam seperti musang, kata Nabi. Dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senapak saja. Jadi perbetulkan tuan-tuan, tahsin ibadat. Kemudian ada rukun qauli tu, banyak yang mungkin terlepas pandang lah. Baca Fatihah, rukun qauli kena kuat. Ada orang dia wakilkan hati. Mulut tak kumat kamit langsung. Ni mulut ni, dia rehatkan dia punya lidah dia. Dalam semayang, lidah dia rehat. Jadi dia takbir pun semua main bahasa isyarat lah tu. Ada kelas-kelas orang pekak dan bisu di sebuah masjid. Tak sebutlah masjid mana. Saya mengajar, bukan mengajar sangatlah. Tazkirah untuk orang pekak dan bisu. Bukan senang tuan-tuan. Melalui penterjemah tangan tu, macam silat tangan dia. Dia tanya macam mana nak baca Quran. Kami ni nak baca Quran macam mana? Sedangkan kami tak tahu sebutan tu huruf macam mana, huruf sebutan dia. Alif ke, ba ke, ta ke, tak tahu. Tak dengar, telinga dia tak dengar. Belajar pun tak dengar. Kemudian kalau dia sebut pun dia sendiri tak dengar. Kita ni yang sempurna ni tuan-tuan. Kenapa jadi orang bisu lah pula? Mari tuan-tuan ya, Fatihah kuatkan tahsin ibadat kita. Rasulullah bergerak-gerak janggut. Semayang Zuhur, semayang Asar. Sahabat tengok Rasulullah jadi imam dekat depan ni, sahabat duduk belakang. Kami nampak Rasulullah sedang membaca waktu solat Zuhur dan solat Asar. Macam mana kamu tahu Rasulullah baca dekat depan ni?
Kan kamu nampak? Kami nampak janggut Nabi bergerak-gerak. Tuan-tuan solat, janggut bergerak tidak? Ada pula orang tanya, kamu tak ada janggut Ustaz? Tunggulah janggut tumbuh dulu. Bukan cerita janggut tu. Payah betul nak memaham tu. Dagu tu bergerak. Bila sebut Allahu Akbaru Kabira, sebutan huruf A. Allah, lafzul jalalah. Gerakkan lidah. Inilah lidah yang basah menyebut Allah. Masa duduk tahiyat akhir, at-tahiyyat, gerakkan lidah. Tidak, jari je naik tuan-tuan. Mulut tak ada kumak kamit langsung. Maknanya solat kita tak sama dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna gaya kita sayang Nabi tapi tak ikut. Setahu saya ada satu orang je dalam di alam kita ni, ada satu orang sayang bukan main Nabi. Tapi yang Nabi suruh tak pernah ikut sampai ke akhir hayat dia. Iaitulah pak saudara Nabi. Sayang bukan main. Kita pun kalah sayang dia. Sangat sayang pada Rasulullah, anak saudara dia. Tapi mana tempat dia tuan-tuan dia? Di mana tempat dia? Kan rugi kau anak saudara kau tu Nabi, bukannya Pak Imam, Nabi. Tapi kau masuk neraka juga. La ilaha illallah. Sayang tuan-tuan ya. Itu yang dikatakan innal insana lafi khusrin. Manusia ni rugi. Dia ada dua, untung, rugi. Yang dipilih tu rugi, siang malam pagi petang. Kita elakkan tuan-tuan ya. Kita sayang Nabi, kita ikut. Jangan sayang Nabi, masa berarak kita lah berarak maulid. Dululah pegang spanduk tengah-tengah hari tu, selawat kuat sampai hilang suara. Tapi tang ikut Nabi tak. Rugi tuan-tuan, rugi ya. Baik, kita pergi pada kitab ni. Sebaliknya baginda melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengikuti yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita rasionalkan satu soalan. Rasulullah tak pernah doa ke minta panjang umur? Doa Nabi kan makbul. Kita tengok makbul, punyalah makbul doa Rasulullah ni tuan-tuan. Bila Rasulullah tadah tangan doa, minta izin daripada Allah nak belah bulan. Apakah tunggulah nanti tengah malam garang, atau esok, malam besok terbelahlah dia, ataupun minggu depan. Tak tuan-tuan, spontan belah dengan jari. Rasulullah minta panjang umur, Allah hanya bagi 63 saja. Itu orang yang paling makbul doa di atas muka bumi. Apatah lagi kita. Kita minta, saya dah doa dah ustaz, minta panjang umur. Hebat betul doa kita. Lepas tu masjid tak datang. Quran tak baca, zikir tak buat, solat yang tinggal-tinggal dulu ni tak pernah qada. Kita rasa duduk dalam zon selesa tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi Rasulullah SAW, begitulah keadaan baginda. Semua yang Allah Ta'ala perintah, semuanya dia buat. Dia laksanakan apa yang tercatat pada Lauh Mahfuz, semua dia buat. Padahal baginda adalah orang yang memiliki kedudukan terpuji di sisi Allah. Dan memiliki telaga kemuliaan yang tak pernah surut. Ada satu telaga. Rasulullah dah sebut, aku tunggu umat aku nanti di telaga ini. Ni kita yang hadir malam ni tuan-tuan, semua akan berhimpun di telaga tu. Beres tuan-tuan? Ke tak beres lagi? Tuan-tuan, ada hadis tu dalam ni, kita akan jumpa nanti. Rasulullah beritahu, aku sayangkan umat aku tunggu di telaga ni yang disebut telaga Kautsar. Dan Rasulullah mensifatkan bentuk telaga. Cumanya yang saya nak sampaikan pada saya dan tuan-tuan, ada sebahagiannya malaikat Jibril halau dia. Kata orang Arab, itlaq barrah, pergi kau dekat sini, jangan minum air ni. Umat Muhammad tuan-tuan ada yang gagal. Dan ada riwayat menyesahkan apa nasib dia bila dah kena halau. Padahal depan tu dah sirat, dah tempuh pun tadi ni mahsyar ni.
Nak pergi step berikutnya, nak menyeberang sirat. Dah terbentang sirat di depan. Habis minum ni sekarang, ramai-ramai kita menyeberang sirat. Dan seberang sirat sana ada satu telaga lagi. Bagi yang berjaya melepasi sirat. Dan selepas pada sirat tu adalah syurga. Dah tak jauh lagi dah. Tapi bila sampai di telaga ada yang dihalau oleh Jibril. Yang mana Rasulullah sendiri pun tak tahu. Rasulullah tanya, pasal apa yang kamu halau ni? Kan umat aku, umat yang disayangi. Tuan-tuan, jawapan ni tersimpan dulu. Apa jawapan Jibril AS? Ada dalam ni ya. Jadi tak suspend lah kalau kita cerita dulu, tuan-tuan ya. Dapatkan bukunya ya, Imam Ghazali, insya-Allah tuan-tuan ya. Padahal mana tadi? Dan memiliki telaga kemuliaan yang tidak pernah surut. Bahkan baginda adalah manusia pertama yang bakal dibangkitkan di alam kubur. Dan pelaksana syafaat di hari perhitungan amal. Begitu hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sangkakala ditiup, selepas malaikat maut bangkit, maka Rasulullah insan pertama bangkit dari kuburnya. Sebab tu orang berebut nak meninggal di tanah suci, tuan-tuan. Bukan apa, bila bangkit so tengok Rasulullah ada sebelah. Dan Rasulullah adalah pelaksana syafaat. Mana orang-orang yang umat dia yang menghadapi masalah, Rasulullah diberikan izin Allah untuk membantu dan menolong. Syafaat ni, bab syafaat ni biar ustaz lain buat cerita, tuan-tuan ya. Penting syafaat ni. Jadi usahakanlah kita dapatkan syafaat ni. Di antara hadis yang mafhum hadis, tuan-tuan, bila kita dengar azan, pertama sekali Rasulullah suruh jawab azan tu sebagaimana dilaungkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dah, jangan sembang lagi. Orang kata kalau tak jawab azan esok nak meninggal, besok ni susah nak husnul khatimah tu, tak ada dalil. Tak ada nas lah. Kok saya tak tahulah kok ada nas tu. Ustaz lagi jumpa, tolong share ya. Tak ada. Yang ada ialah orang yang waktu azan dia tak jawab azan, dia tak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Lepas tu kita tengok orang relax aja. Alah, syafaat aku pun tak nak. Dia tak tahu benda pentingnya syafaat tu. Kalau tuan-tuan pernah berjemur di bawah terik matahari, dalam keadaan perut kosong, tak isi apa-apa daripada pagi, dia akan rasa serik, tuan-tuan. Dia akan rasa, kalau ada yang boleh tolong ni, jual-jual cendol ke, ABC. Kalau ada kurang sikit rasa panas. Begitu juga nanti. Matahari sejengkal. Rasulullah cerita, tuan-tuan ya. Dan Rasulullah dia tak bohong. Matahari sejengkal. Sekarang berapa jengkal matahari? Tuan-tuan tutup aircon ni sekejap. Kita duduk 1 jam tanpa aircon, tanpa kipas. Resah gelisah kita, tuan-tuan. Berpeluh-peluh kita. Matahari jauh ni. Jauh, tuan-tuan. Esok Allah Ta'ala dekatkan matahari. Setiap orang ada sejengkal. Dan kepanasan ini memercikkan peluh. Bertambah, tak selesa. Kita kalau badan dah melekit peluh ni tak selesa dah, tuan-tuan. Masa tu kita lupa tentang syafaat. Tak ingat ke dulu tak open dak syafaat? Kalau ada orang boleh tolong kita ni. Masa tu, tuan-tuan, kita terfikir. Kita tak berpakaian masa tu. Bila panas matahari terik tu, dia membakar habis kita. Tak ada pakai baju macam ni. Baju mahal kita, made in Paris ke made in London dah habis. Tak ada, tuan-tuan. Dah lah tu, kita tak bersunat. Dah lah tu, tak pakai selipar. Lah. Tak kira pangkat dan jawatan. Tuan-tuan jangan gambar ke pula benda tu. Jangan gambar. Bodoh sangat rupa. Tapi tak terfikir masa tu, tuan-tuan. Kata Rasulullah, Aisyah, begitu keadaan kita, maka Aisyah bertanya, kita tak malu ke? Tengok tu Pak Imam atau tu Ustaz tu. Dalam keadaan tak ada seorang benang, tuan-tuan. Berbaris dihalau. Malaikat dia tak ada rasa kesian. Bagi yang tak ada iman dan taqwa, dihalau. Dihalau di tengah mahsyar. Berbaris-baris. Kita berdiri 300 tahun kalender sana, bukan sini.
Kita dah 23 tahun 2000, sana baru 2 hari. 2 hari baru daripada 300 tahun. Bayangkan, tak masuk walau sebutir nasi dalam perut kita. Tengok kawan sebelah, ada yang peluh dia setakat lutut. Ada yang Rasulullah kata, Rasulullah tunjuk, ada yang berendam dalam peluh. Bayangkan bagaimana situasi kita, tuan-tuan. Saya lah, kita tahulah tuan-tuan, saya masa tu, isteri saya macam mana agaknya. Abang Long, Abang Ngah, Busu, macam manalah keadaan mereka ni. Masa tu otak kita ni tuan-tuan, fikiran kita sama seperti hidup di dunia. Tak ada walau satu urat pun Allah Ta'ala hilangkan, tak. Sebelum Roma, tak. Walau sebelum Roma Allah Ta'ala ciptakan balik seperti asal kita. Masa itulah kita terfikir syafaat. Ada pandangan dari penduduk penghuni mahsyar. Apa kata, kita carilah Nabi-Nabi kita. Tak larat dah aku nak diri ni. Ya, betul juga. Jom kita pergi jumpa Nabi. Ribuan tahun, tuan-tuan, bukan senang nak di mahsyar nak cari Nabi Adam. Manusia nak bergerak pun tak boleh. Sekarang ni penduduk bumi berapa jumlah? Ini untuk hari ini je. Tengok Wikipedia, 2 bilion. Itu belum masuk dengan gajah. Seluruh gajah, seluruh zaman bangkit untuk diadili. Gajah penuh kat situ. Kambing yang kita bunuh selama ni, Allah nak adakan peradilan, hidupkan balik. Berapa bilion kambing tu, tuan-tuan. Sesak kambing, lembu aja pun kita dah tak larat dah, tuan-tuan. Ya Allah, dalam peluh lagi. Belum yang 12 jenis manusia ni, ada yang bangkit mengangkang sebab dia hobi dia berzina. Hobi dia berzina. Tak taubat pula tu. Mati dalam keadaan selesa dengan perangai hedonisma dia berzina. Maka dia mengangkang. Mengangkang tu tak kisahlah. Yang menitik daripada kangkang tu adalah nanah-nanah yang membuatkan orang semua tutup hidung, tuan-tuan. Paling busuk bau bangkai. Itu satu keadaan. Ada yang dalam keadaan kepala ke bawah, kaki ke atas. Macam sarkas. Ada yang meraba-raba terpegang orang. Raba-raba terpegang orang. Masa kita tengok ini, kalau tak salah kenal ni. Ini Haji Daud ni, Haji Me'on ni, tuan-tuan. Sekarang buta pula dia. Kenapa? Nabi sebut, inilah orang yang pura-pura tak nampak dosa pahala. Dia tahu benda tu berdosa, tapi dia langgar juga, buta. Maka Allah butakan dia di mahsyar. Na'udzubillah min zalik. 12 keadaan tu. Ada yang bukit sebesar Uhud. Besar, tuan-tuan dah tengok bukit Uhud. Perut dia besar itu. Kalau kita setakat buncit-buncit ni biasalah, tuan-tuan. Ni sebesar Uhud. Dan dia tarik perut dia. Sambil dia bergerak kena halau tu, dia seret perut dia di dataran mahsyar. Punya sesaknya lah manusia, tuan-tuan. Bukan seorang dua. Dan daripada perut yang diseret-seret ni, ada yang retak terbelah. Keluarlah kala-kala jengking, binatang-binatang bisa keluar daripada situ. Dan yang keluar ni, kata Rasulullah, bukan kecil-kecil ni. Kalau kecil merayap, kita pijak-pijak kan aja. Tapi sebesar kaldai. Kalau jengking sebesar kaldai keluar daripada perut-perut, kata Rasulullah, dalam perut inilah penuh dengan makanan yang haram dan halal, berbaur-baur sepanjang hidup dia. Tuan-tuan, jauhkanlah. Memang seronok sekarang ni makan yang haram, yang halal. Kita tak tanya dah halal haram dah. Terbalun aja. Tapi di sana nanti akan ada furqan, pembezaan antara yang taat dengan yang maksiat kepada Allah. Auzubillah, tuan-tuan, tak tertanggung kita. Maka tuan-tuan, balik semula kepada syafaat ni tadi. Masa tu kita minta syafaat. Cari Nabi Adam ribuan tahun jumpa. Aku pun malu nak minta dengan Allah. Bukan tak nak minta. Aku pun pernah buat salah dengan Allah. Takkan nak tolong kamu. Nabi Adam tak cakap macam tu, saya tambah je. Tuan-tuan ya. Aku nak tolong macam mana? Aku pun dulu makan huldi. Dan setiap para Nabi ni tak dapat tolong. Akhirnya, dengan izin Allah,
Doa yang makbul Rasulullah simpan untuk umatnya. Dia dah tahu satu saat umat dia akan menghadapi keadaan ni tuan-tuan. Yang saya risau satu je tuan-tuan. Ni saya tuan-tuan saya tak tahu. Bila Rasulullah dia tak kenal kita. Kamu ni umat siapa? Dia tanya. Sudah dah. Rasulullah ni buat tanya lah pula kata. Aku kan umatmu ya Rasulullah. Tuan-tuan, ada banyak hadis-hadis Nabi, bukan umatku, bukan umatku. Contoh, bukan umatku mereka yang memberi rasuah dan menerima rasuah, bukan umatku. Nah, Rasulullah tak kenal. Tak ada tanda-tanda pada kita ni umat dia. Tuan-tuan, jadi umat Rasulullah ni satu nikmat. Kita ini tak pandang nikmat tu. Alah, dapat apa jadi umat Nabi Muhammad? Tak. Kalau kita pergi ke Mekah, saya dah sebut dulu ya. Kita punya baju kita tu, yang kita pakai tu, kain-kain umrah yang kita pakai tu, ada lambang Malaysia, bendera Malaysia. Orang Arab kata, antar minin nama Malaysia, bangga kita sebagai image orang Malaysia. Tapi kita sebagai umat Muhammad, kita ada rasa bangga tak jadi umat Muhammad? Ramai yang tak bangga tuan-tuan. Sebab tu yang kena tangkap rasuah, umat Muhammad. Yang berkelahi-kelahi, bertumbuk, belaga, umat Muhammad. Yang tinggal solat, umat Muhammad. Yang ambil hak orang, umat Muhammad. Yang derhaka mak bapak, umat Muhammad. Tuan-tuan, malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Muhammad ni tuan-tuan, kita syukurilah, jagalah image umat Muhammad. Hari ini tuan-tuan, miskin umat Muhammad, berkelahi, bercakap, bunuh, berperang umat Muhammad. Kalau Rasulullah bangkitlah hari ini, menangis Rasulullah tengok keadaan umat. Menangis Rasulullah. Maka tuan-tuan, marilah selaku umat Muhammad, marilah sama-sama kita jaga status tu. Jangan sampai Nabi tanya, kamu bukan umat aku. Mana nak pergi tuan-tuan? Baik tuan-tuan, sebab tu bila azan, jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab tuan-tuan. Berhentilah buat-buat benda mesyuarat, tanpa berhenti sekejap. Kelas kalau tengah belajar, berhenti sekejap. Kita pergi laluan pada azan. Tengah ceramah ke, berhenti, azan dulu. Lepas tu sambung ceramah balik. Kita ambil syiar tu tuan-tuan ya. Kemudian Rasulullah kata bila azan, jawab azan. Bila sebut hayya ala solah, la haula wala, jangan sebut ya solah juga ya. As-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta. Sebut. Kemudian yang keduanya Rasulullah kata selawat. Kita lupa nak selawat masa jawab azan. Selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang ketiganya Rasulullah sebut, apa kita panggil, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maqamam mahmud alladhi wa'adta. Ada perkataan mahmud alladhi, maqamam mahmud, maqam yang terpuji. Kata Rasulullah, ibaratnya begini, umatku, kau tolong doakan aku agar di syurga nanti aku dapat maqamam mahmud ini. Para ulama disebutkan dalam banyak tafsiran ni tuan-tuan. Apa maksud maqam mahmud? Maqam yang tertinggi di kalangan para nabi. Maka Rasulullah minta tolong support kita ni. Dapat dah rasanya ya, insya-Allah. Ya, tapi Rasulullah ni jenis tawaduk, rendah diri. Wahai umatku, tolong doakan aku supaya aku memperoleh maqam mahmud tersebut. Dan barang siapa yang baca mahmud alladhi wa'adtah tu, kita baca maqam, kita doa kepada Rasulullah dapat maqam. Rasulullah kata apa? Halat lahu syafa'ah. Maka halal aku beri syafaat kepada orang ini. Jadi bila azan ni 3 benda kena buat. Yang pertama, jawab azan. Berhentilah apa benda kita buat. Yang keduanya tuan-tuan, kita selawat. Yang ketiganya, doa jangan lupalah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah maqamam mahmud alladhi wa'adta, hujung dia, innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan, maka yang ketiga je kita doakan moga Rasulullah SAW memperoleh maqam yang tertinggi. Baik, selesai tuan-tuan. Masih insya-Allah. Masih insya-Allah. Tahu ya. 1 minit lagi ya. Jadi
Sungguh aneh bila kita tidak boleh menarik pelajaran darinya, padahal kita tidak boleh menjamin kedudukan kita di akhirat nanti. Bahkan kita selalu menjadi tawanan hawa nafsu dan suka berbuat derhaka. Kenapa kita tidak mahu mengambil pelajaran dari perjuangan Muhammad, pemimpin para rasul, imam orang-orang yang bertakwa dan kekasih Allah seru semesta alam? Mungkin kita mengira diri kita akan hidup kekal, atau kita menganggap bahawa meskipun amal perbuatan kita buruk, kita akan tetap menjadi manusia terhormat di sisi Tuhan. Itu mustahil. Kita berhenti kat situlah tuan-tuan ya. Imam Asy-Syafi'i masa dia nazak menangis, dia menangis tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada kat belakang ni, dalam buku ni pun ada kisah Imam Asy-Syafi'i ketika menghadapi sakarat. Dia menangis, dan bila ditanya kenapa menangis, mengeletar satu badan. Dia kata, aku tak tahu apakah bila aku meninggal nanti bagaimana layanan para malaikat kepada aku. Ini orang yang hebat ni tuan-tuan. Umur 10 tahun dah hafal Quran. Hebat, orang yang hebat. Beramal ibadat daripada mata buta jadi celik. Ibadat yang dia buat tu hebat. Itu pun dia rasa, macam mana layanan malaikat kepada aku nanti. Ini kan pula kita hari ni, kita rasa megah dengan amalan kita. Mesti confirm syurga punya. Dah 15 kali umrah dah ni. Kita rasa layak betul kita ni. Sampai kita kata orang lain pula, mu kalau nak masuk syurga ikut aku. Macam tu lah. Siapa nak masuk syurga ikut aku. Rasa layak betul lah tuan-tuan. Sedangkan para ulama ni rasa risau. Bagaimana nanti para malaikat menyambut roh aku? Apakah mereka akan kasar dengan aku? Banting sana, banting sini. Ya. Macam mana layanan mereka kepada aku nanti? Bayangkan. Bagaimana keadaan aku di dalam kubur nanti? Bagaimana malaikat soal jawab? Malaikat kan kenal pun aku Imam Syafi'i. Malaikat tak kira siapa pun kita. Dan mampu tak aku menjawab soalan-soalan ni dengan tenang? Begitu perasaan para alim ulama. Kita ni tuan-tuan, ya Allah, tak ada jaminan langsung. Termasuk saya. Tak ada jaminan. Sebab tu tuan-tuan, tak kisah siapa pun kita. Marilah kita isi kehidupan kita hari-hari selepas ini dengan memperbanyakkan amal-amal yang soleh. Saya mudah aja kesimpulan. Jaga dua benda ni. Pertama, yang vertikal ke atas. Jaga hubungan. Hablum minallah, jaga semayang, puasa, zakat, haji. Jaga tuan-tuan hubungan dengan Allah, semayang khusyuk, betulkan semayang, betulkan puasa, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Hubungan dengan Allah bagi beres. Jangan sampai Allah marah kita. Kita semayang isyak. Kita tak tahu Allah tengah murka tengok muka kita. Allah menyampah tengok muka kita tuan-tuan. Mun tak ingat maksiat yang kamu buat minggu lepas. Semayang. Begitulah seolah-olah tuan-tuan. Jaga hubungan yang baik dengan Allah. Solat tertinggal, minta ampun, qadakkan solat tu. Zikir tertinggal, selawat kita tak buat, qadakkan di mana tinggal tu. Kemudian yang kedua, hubungan horizontal, hubungan dengan manusia. Ada tak dalam dunia ni manusia yang kita rasa lebih hebat daripada dia? Itu perangai iblis. Allah Ta'ala tanya, Jibril, iblis, kenapa bila aku suruh sujud Adam kamu tak nak? Idza amartu, asal aku suruh kamu tak nak. Pasal apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kalau ada perangai macam tu, tolong tobat tuan-tuan. Bukan tobat, taubat. Jangan ikut perangai macam ni. Allah Ta'ala tanya, baik macam mana tu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta dia nyalahkan Allah pula. Kau cipta aku daripada api, mulia. Kau cipta dia ni nak suruh sujud daripada tanah longkang. Takkan api nak sujud tanah longkang? Dia bawa the produk aja. Maka dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Tuan-tuan, ada tak ni hubungan horizontal? Mak ayah kita macam mana? Beres tak? Isteri kita bahagia tak hidup sebelah kita? Nafkah dia beres tak? Nantilah esok belum tentu ada kita ni tuan-tuan. Ingat tu ya. Anak-anak kita dah tanggungjawab belum? Buat 3 perkara. Kenalkan kasih pada Nabi.
Yang kedua, kasih pada ahli bait Nabi. Yang ketiga, mampu baca Quran tak anak kita. 3 perkara ni sangat-sangat akan dituntut tuan-tuan ya. Itu termasuk hubungan dengan jiran. Kalau kita majikan, hubungan dengan staf kita, beres tak? Okey tak? Agak-agak kalau Allah Ta'ala matikan kita malam ni tuan-tuan, selesa tak kita di alam sana? Husnul khatimah tak kita? Kalau kita rasa tidak tuan-tuan, ada tak sikit masa lagi peluang untuk kita perbaiki, islah, tahsin keadaan tu ke arah yang lebih baik lagi. InsyaAllah tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan dan juga saya adalah calon-calon ya yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan segala persediaan yang banyak, amal yang banyak, bekal-bekal perjalanan yang cukup untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sekadar ini saja tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat 80. Slow sangat kita. 4 baris bagus ya. Nah, ya, kita kupaslah panjang lebar sikit. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada bulan hadapan. Dan ada 2-3 buku lagi ni. Ya, siapa nak datang jumpa saya, buku ni dapatkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah silap datang dari kekurangan diri saya, kelemahan-kelemahan yang begitu banyak, kalau ada senda gurau yang tak berkenan di hati, ada kata-kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan, maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, ya, berkatkan umur yang panjang ni, supaya banyak kita dapat laksanakan segala amal ibadah, istighfar, taubat yang berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berjumpa lagi di Masjid Tariq bin Ziyad insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.